Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Sani binti Tuan, nombor metrik 276709, merupakan pelajar untuk UUMPES kumpulan M Sibu. Untuk GMGA 3063 perbandingan pentadbiran awam, kumpulan kami akan membentangkan mengenai Pakistan dan India. Kumpulan kami terdiri daripada Nur Adila binti Raipen, nombor metrik 276658. Seterusnya Nurlina binti Alidin Shah, nombor metrik 276776, dan juga Laulina, nombor metrik 276763. Pengenalan. Negara Pakistan dan India merupakan negara-negara dalam Asia Selatan yang syarat dengan sejarah kepelbagaian budaya serta mempunyai populasi penduduk yang besar. India merupakan salah satu negara demokrasi yang terbesar di dunia dengan kepelbagaian agama, bahasa serta budaya. Manakala Pakistan merupakan negara yang telah didirikan mulai pada tahun 1947 yang menjadi pusat rumah bagi orang-orang yang beragama Islam di subkontinen India. Jelaslah majoriti penduduk di kawasan itu adalah orang beragama Muslim. Objektif kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar yang baik serta perbandingan berkenaan kedua-dua negara ini, termasuklah dalam memberikan informasi mengenai sejarah, krisis ekonomi, budaya, demografi dan juga konteks politik dari negara Pakistan dan India. Latar belakang Pakistan. Pakistan merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Selatan. Pada tahun 1947, India Britania telah dibahagi menjadi dua buah negara yang merdeka, iaitu India dan Pakistan. Pembahagian negara ini telah dibuat berdasarkan agama, di mana majoriti populasi Muslim berada di Pakistan dan negara India pula dikuasai oleh Britania. Sejak beberapa dekad yang lepas, Pakistan mengalami ketidakstabilan dalam politik. Konflik yang dihadapi bersama India turut mempengaruhi kestabilan politik dalam negara tersebut. Pakistan juga menghadapi pelbagai permasalahan dari segi ekonomi, ketegangan sesama penduduk, keganasan dan permasalahan politik yang internal. Walaupun Pakistan memiliki sumber daya alam yang melimpah dan juga potensi ekonomi yang besar, namun negara ini masih lagi menghadapi permasalahan yang besar dalam membangunkan infrastruktur, pendidikan serta untuk mengatasi keseimbangan sosial. Ekonomi sosial di Pakistan. Terdapat 4 jenis ekonomi sosial di Pakistan, yaitu pertama sekali adalah pertanian, di mana ianya merupakan sektor utama dalam ekonomi negara Pakistan dan sebahagian besar penduduknya tinggal di kawasan perkampungan dan bergantung akan hasil pertanian dalam mencari nafkah. Tanaman utama dalam negara ini adalah seperti gandum, kapas, dan juga tebu. Yang kedua adalah pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan pengangguran dan kemiskinan masih tinggi di Pakistan, terutama sekali dalam kalangan pemuda dan wanita. Pengangguran yang tinggi ini juga menyebabkan banyak individu yang tidak dapat memenuhi keperluan asas dan juga harian mereka. Sementara kemiskinan pula turut menyebabkan ketidakstabilan sosial dan juga ekonomi. Yang ketiga adalah infrastruktur dan pelaburan. Pakistan menghadapi tantangan dalam perkembangan infrastruktur, termasuk dari segi pengangkutan, tenaga dan juga telekomunikasi. Yang keempat adalah penglibatan kuasa asing. Pakistan memiliki hubungan ekonomi yang penting dengan negara-negara lain, termasuklah negara China dan juga Amerika Syarikat. Bantuan dari negara luar, pelaburan dan perdagangan antarabangsa memainkan peranan penting dalam ekonomi negara ini. Hubungan antarabangsa negara Pakistan, yang pertama sekali adalah India. Pakistan dan juga India seringkali mengalami ketegangan berdasarkan sejarah, terutama sekali apabila ianya mengaitkan kawasan Kashmir. Namun begitu, kedua-dua negara ini masih terlibat dalam pertalian diplomatik serta hubungan perdagangan. Yang kedua adalah negara Afghanistan. Pakistan sememangnya memiliki pengaruh yang begitu besar di negara Afghanistan dan juga Pakistan turut memainkan peranan penting dalam usaha pendamaian di negara tersebut. Hubungan yang terjalin di antara negara ini dipengaruhi oleh isu-isu keamanan lintas batas. Yang ketiga adalah negara China. Memiliki hubungan yang akrab dengan negara China disebabkan inisiatif-inisiatif yang wujud seperti CPEC, China-Pakistan Economic Corridor. China juga merupakan sumber ekonomi serta keamanan bagi Pakistan. Keempat adalah negara Arab. Memiliki hubungan yang kukuh bersama negara-negara Arab, terutama sekali di bahagian Teluk Persia. Pakistan seringkali menghantar pekerja dari negara mereka ke negara-negara Arab serta turut menerima bantuan keuangan untuk beberapa kes yang berlaku. Bagi sistem pentadbiran awam di Pakistan, terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama sekali adalah eksekutif,
Kuasanya terletak dalam tangan Perdana Menteri di mana ianya merupakan ketua bagi sesebuah kerajaan. Yang kedua adalah perundangan. Parlimen Pakistan terdiri daripada dua dewan, yaitu Majlis Isyura dan Majlis Isyura-i Islami. Perundangan dilaksanakan oleh Majlis Isyura yang terdiri daripada anggota yang dipilih secara langsung dan juga secara tidak langsung. Yang ketiga adalah kehakiman, terdiri daripada mahkamah-mahkamah tinggi, termasuk Mahkamah Agung yang merupakan mahkamah tertinggi. Mahkamah ini bertanggung jawab untuk menjamin keadilan dan mentadbir undang-undang di seluruh negara. Latar belakang India. Negara India merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang kaya dengan sejarah dalam penjajah negara Inggris dan telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1947. Negara India memiliki budaya yang berbagai ragam dengan pengaruh agama yang begitu kuat. Ekonomi negara India berkembang dengan pesat terutama dalam sektor-sektor yang melibatkan bidang IT dan pengeluaran. Selepas kemerdekaan negara India pada tahun 1947 dengan pembagian negara India dan Pakistan, India telah menjadi negara republik demokratik dengan sistem pemerintah berparlimen. Setelah meraih kemerdekaan, India menjadi republik demokratis dengan konstitusi yang diplodasi pada tahun 1950. Negara ini memiliki sistem pemerintah federal dengan pemerintah pusat dan pemerintah negara bahagian. Ekonomi sosial di India. Negara India telah mewujudkan berbagai program hasil usaha kebijakan dari pemerintah bagi mengatasi masalah ekonomi sosial di India dan bagi menghindar ketimpangan sosial dan ekonomi bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act memberi jaminan bekerja kepada penduduk yang miskin di kawasan perkampungan dan pedalaman. Program ini bertujuan untuk mengurangkan kadar pengangguran dan memberikan pekerjaan serta membangunkan bagi pembangunan infrastruktur. Yang kedua, subsidi bahan bakar cair. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk yang miskin terhadap bahan bakar bersih seperti LPG, peralatan memasak yang dapat membantu mengurangkan pencemaran udara dan meningkatkan kebersihan. Yang ketiga, program pekerja garib. Program pekerja garib yang menjamin bekerja bagi masyarakat yang tinggi di kawasan pedalaman. Program-program ini dilaksana bagi perkembangan wilayah perkampungan dan urban. Hubungan antara bangsa. Bangladesh, kedua-dua negara ini telah bekerja sama dalam berbagai bidang termasuk perdagangan, keamanan, dan pembangunan infrastruktur. Negara kedua, Tiongkok, memiliki hubungan yang kompleks dengan India, di mana ianya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan geopolitik. Walaupun bekerja sama dalam berbagai bidang seperti perdagangan dan pelaburan, kedua negara ini juga turut memiliki perselisihan perbatasan yang belum dapat diselesaikan lagi. Yang ketiga, negara USA memiliki kerjasama bersama dalam berbagai bidang termasuklah dari segi pertanahan, perdagangan, serta teknologi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norina binti Aidilisa, nomor metrik 276776, ingin membentangkan sistem pentadbiran awam di India, yaitu pentadbiran pertama di India mempunyai 3 peringkat, yaitu peringkat persekutuan, peringkat negeri, dan peringkat tempatan. Peringkat persekutuan yaitu terdiri daripada badan-badan kerajaan pusat seperti kabinet, parlimen, dan agensi-agensi kerajaan yang mempunyai kuasa untuk membuat dasar dan undang-undang bagi seluruh negara. Manakala peringkat negeri di India hanya mempunyai
kerajaan sendiri yang bertanggung jawab dalam menguruskan hal ehwal di peringkat negeri, termasuk pula urusan seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pentadbiran dan keadilan. Pentadbiran tempatan pula diuruskan oleh pihak-pihak berkuasa seperti Majlis Bandaraya, Dewan Desa dan Dewan-Dewan Pembandaran. Pihak-pihak ini bertanggung jawab untuk menyelenggara perkhidmatan awam dan pembangunan di peringkat tempatan. Seterusnya saya akan membentangkan perbandingan pentadbiran awam Pakistan dan India. Pentadbiran awam diuruskan oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, mempunyai sistem demokrasi yang besar serta pentadbiran yang rumit kerana ia melibatkan peringkat-peringkat seperti peringkat pusat, negeri dan tempatan. Mempunyai badan-badan seperti IAS, Indian Administrative Service, yang merupakan hikmat awam yang bertanggung jawab untuk menguruskan pentadbiran awam di peringkat pusat dan negeri. Dalam menangani krisis ekonomi, India cenderung mengadaptasi kebijaksanaan intervensi besaran yang lebih meluas, termasuk reformasi struktural dalam jangka panjang, memiliki kerangka kerja pentadbiran yang lebih kompleks dalam dibandingkan dengan Pakistan. Pentadbiran awam juga diuruskan oleh kerajaan persekutuan dan wilayah, mempunyai sistem politik yang berbeza dengan pentadbiran yang lebih pusat daripada India, mempunyai perikutan sivil yang serupa dengan IAS yang dikenali sebagai Civil Service of Pakistan (CSP). Dari segi krisis ekonomi, Pakistan cenderung mengharapkan bantuan dari luar dan pinjaman dari lembaga kewangan antarabangsa. Kesimpulannya, negara Pakistan dan negara India telah menunjukkan bahawa kedua-dua buah negara ini mempunyai perbezaan yang ketara dalam pelbagai aspek, termasuklah struktur pentadbiran, sistem politik, sejarah dan budaya. Walaupun kedua-duanya berkongsi sejarah awal bersama sebelum berpecah pada tahun 1947, namun kedua-dua negara ini telah mengalami perkembangan yang berbeza selepas kemerdekaan. Walau bagaimanapun terdapat perbezaan yang ketara antara dua negara ini, kajian ini juga menunjukkan persamaan dalam beberapa aspek, termasuklah pentadbiran awam, perkhidmatan sivil dan cabang-cabang kerajaan yang serupa. Kesimpulannya, kajian negara Pakistan dan India telah menggariskan perbezaan dan persamaan yang penting antara kedua-dua negara ini, di mana ianya memerlukan pendekatan yang berbeza dalam pembangunan dan pentadbiran bagi negara-negara masing-masing.